صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشائخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة والعمل بحق اسمائك يا كريم يا الله. اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ayah-ayahanda, ibu-ibunda sedang jemaah dimuliakan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada pagi ini dengan izin, aturan, kehendak dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Maha suci Allah taala yang masih lagi menghidupkan kita pada pagi ini setelah dimatikan kita pada malam tadi dengan kematian yang sebentar. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maha suci Allah Ta'ala yang menggerakkan kita untuk sama-sama kita dapat hadir beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sebaik-baik manfaat dan kefahaman tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mudah-mudahan terbuka pintu hati kita rasa kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui kita sebagai umatnya, diberi kepada kita syafaat di akhirat nanti.
dihimpunkan kita mudah-mudahan bersama junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam syurga Allah tanpa hisab dengan berkat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis. Muslimin muslimat, ayah-ayahanda, ibu-ibunda, sedang jemaah yang dimuliakan yang dirahmati Allah. Kita sambung pertemuan kita pada kuliah subuh hari ini berkaitan dengan solat Nabi. Masih lagi dalam bab solat Nabi, bab yang keempat. Tengok bab yang keempat. Bab yang keempat solat Nabi, ambil pada ayat man shalla alayya alfan marratin. Lepas daripada 41 kelebihan. Cari itulah. Kalau kita rumi tu tengok di atas tu dia ada tulis bab yang keberapa. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Saya ambil patah balik sedikit dah, ambil qala nabi man shalla alayya salatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku sekali selawat, menselawat Allah Taala atasnya 10 kali. Yakni maksud kata 10 kali ini tafsirih dia. Kata 10 kali itu bagaimana? Yakni memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya, atas orang yang berselawat ke atas Nabi 10 rahmat. Sekali selawat 10 rahmat. Tadi kita dah selawat tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka 10 kali rahmat Allah Ta'ala turun terus ke atas kita yang berselawat kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu antara kelebihan yang sebut dalam hadis ni. Maka berkata setengah sahabat, tanya di antara sahabat kepada Rasulullah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah yang demikian itu dengan hadir hati? Tanya sahabat, ada ya Rasulullah, adakah yang dikatakan rahmat Allah Ta'ala turun ke atas orang yang selawat tu, iaitu kepada orang yang selawat dengan khusyuk hati, hadir hati. Hadir hati ni dinisbahkan dengan apa? Khusyuk hati, ya, cinta dia, kasih dia. Adakah begitu? Sabdanya, jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada. Yani tanpa hadir hati. Selawat tu tanpa khusyuk pun, iaitu bagi tiap-tiap orang yang menselawat atas lalai hati. Orang yang selawat tetapi hanya selawat itu hatinya tidak khusyuk pun, mulut saja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu banyak di kalangan kita kan. Kadang kita dah terbiasa daripada kecil dengan selawat, hidup kita dengan sentiasa dengar selawat. Dalam radio pun kita dengar selawat. Kadang dengar televisyen, ada majlis selawat kita pun ikut, ataupun ada alunan-alunan selawat dalam radio kita pun ikut. Itu tanpa hadir hati, tak khusyuk pun, saja ikut je, saja ikut alunan selawat tersebut. Maka dapat padanya 10 selawat Allah Ta'ala ke atasnya, iaitu 10 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas orang yang selawat kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa khusyuk hati, tanpa hadir hati. Kemudian, dan adapun apabila berkata ia serta hadir hati, maknanya jika dia selawat tu dengan khusyuk hati, memang betul selawat tu sebab ada cinta sungguh kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu sungguh kepada Rasulullah, sayang sungguh pada Rasulullah, dengan hadir hati pada waktu selawat itu, maka tiada diketahui akan qadar demikian melainkan Allah Ta'ala juga, subhanallah. Tuan, tu beza dia. Beza kita ni selawat kepada Nabi dengan cinta, kasih, sayang, rindu kepada Nabi, atau sekadar selawat sahaja. Dua-dua ada kelebihan, tapi lagi besar kelebihan bila mana orang yang selawat ke atas Nabi kerana apa? Rindu dia, sayang dia, cinta dia, khusyuk hati ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu diingat juga tak? Ada waktu-waktu yang kita ni tangguh dulu untuk kita
selawat. Seperti mana kita berada dalam kuliah contohnya tak? Waktu khutbah Jumaat, waktu tu kita sentiasa lazimkan telinga kita mendengar, mata kita melihat. Kalau dalam ketika khutbah Jumaat, sunat ketika itu memberi tumpuan kepada khatib sedang berkhutbah. Dalam kuliah jangan zikir apa-apa zikir. Kenapa? Kita sedang berada di dalam majlis ilmu. Contoh, sesetengah orang di dalam ketika khutbah Jumaat itulah dia nak zikir. Lepas khutbah Jumaat, idak pun zikir. Bukan orang sini. Kalau ada orang sini buat pada muka tu je, kena dah. Beria benar. Ada satu masa tu bab yang sama dalam bab zikir ni, kemudian orang yang zikir duduk betul-betul depan kita. Kita tengah kuliah, dia pula zikir, tangan duk jalan kan, zikir. Memang lalulah benda tu depan dia sungguh. Ni rongen dia. Dia tu ustaz dia kenakan aku. Kan kenakan mika tak, tapi dah memang itu lalu dia. Dia kena bagi faham bahawasanya waktu-waktu mana yang kita betul-betul kena berada dalam keadaan hati kita ataupun perbuatan kita tidak lalai, tidak leka, tidak lara, iaitu waktu ketika kita ni tak ada buat apa-apa. Kita tengah bawa kereta, kita tengah berkebun ke, kita tengah duduk saja ayah-ayahan, duduk petang-petang kan, nak berjalan tak boleh, 10,000 menanti. Risau 10,000 sekarang ni. Dia saya kata kat satu hamba Allah Ta'ala, mika kalau nak ke pekan tu, jaga yuk kat pekan tu 10,000 menunggu ni mika. Tutup muka, jaga semua, jagalah benda tu, kena jaga. Dia kata apa? Mahal sungguh harga diri kita sekarang. Ya ustaz, awak khabar dia, bukan sekarang mahal. Islam dah khabar kita ni, harga diri kita mahal dah. Daripada dulu dah Islam khabar dah. Suruh tutup aurat elok-elok, jaga jangan bersentuhan lelaki perempuan, jaga syariat, jaga, itulah mahalnya diri kita. Orang Islam ni Rasulullah ajar lama dah, 1400 tahun dulu. Tapi bila dinilai dengan 10,000 baru rasa mahal tak? Padahal mahal yang Islam ajar tu bukan dinilai dengan beberapa ringgit kan. Mahal tu dengan apa? Syariat. Berjaga sungguh diri kita dengan syariat. Jadi waktu-waktu yang tak ada buat apa tu yang kita nak, tu selawat. Sambil kalau tuan-tuan yang menyaga buka kedai sambil duduk kan, sambil selawat, pegang tasbih, sambil tu zikir, sambil tu selawat, tu tak apa. Waktu semayang tak perlu dalam zikir, sebab dalam semayang ada khas zikir dia dah. Dalam semayang juga selawat menjadi wajib pula dalam semayang. Tasyahud akhir antara ni tak? Tu waktu mana? Saya sebut secara umum, jadual kita 24 jam. Bangkit daripada tidur, setelah kita bangkit, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaina nusyur. Tak apalah tak ingat doa bangkit tidur, alhamdulillah, puji pada Allah. Kemudian bangkit daripada tidur, terus kita bergerak untuk apa? Beribadah pada Allah Ta'ala, cuci, bersihkan badan kita. Kemudian setelah cuci, keluar, nak masuk tandas dengan doanya, keluar tandas dengan doanya. Mandi tadi kerana nak melaksanakan ibadah, dah ibadah lah tu. Masuk dapat pahala, keluar pun dapat pahala, mandi pun ganjaran dapat. Siap-siap pakaian yang cantik, pakai minyak wangi, contohnya pakai semua dalam keadaan cantik. Kemudian semayang, kemudian habis semayang dengan doa, kemudian habis semayang, waktu apa tak ada apa, diisi dengan zikir ataupun dengan Al-Quran ataupun dengan selawat. Itu masuk pula waktu untuk kita solat sunat, kita pun buat bagian-bagian. Begitulah. Mana waktu yang kosong yang tidak apa-apa, ibadah khusus, kita topakkan dia dengan amalan dia selawat. Mudah je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selagi mana kita buat, selagi itulah turunnya rahmat Allah Ta'ala ke atas kita. Walaupun tidak khusyuk hati dalam keadaan ketika kita selawat ke atas Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Habis di situ. Dan ketahui olehmu bahwasanya sekalian bagi zikir tiada diberi pahala dan tiada diterima akan dia zikir, melainkan serta hadir hati, melainkan baca Quran dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua amalan ini. Tak khusyuk hati, baca je.
iaitu selawat ke atas Nabi, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, baca saja. Duduk macam tu juga. Sambil duduk dalam masjid, tak ada buat apa kan. Duduk kat kursi batu keluar ke, duduk saja baca surah Ikhlas. Saja baca je. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak faham pun makna je. Nah. Tak faham makna pun, tak tengok tafsir pun. Tak ada pun ambil pengajaran di situ pun, tak ada pun ambil apa pengajaran ibrah yang kita nak ambil, tak ada ambil pun, saja baca, dapat pahala. Satu huruf 10 pahala. Ya. Tergagap-gagap pun dapat pahala, lancar pun dapat pahala juga. Kalau selawat pun begitu juga. Baca selawat tanpa ada khusyuk hati pun dapat. Dua ini saja. Zikir-zikir yang lain, kita lafazkan zikir yang lain, kena hadir hati, khusyuk hati. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Kita lafazkan la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu, maka ketahuilah kamu bahawasanya iaitu la ilaha illallah. Kita pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak kita tak dapat pahala ke? Allah Ta'ala nilai. Kalau ikut panduannya, kena dengan hadir hati. Ada. Kena hadir hati. Sambil bertahlil yang kenduri apa? Kenduri doa selamat kan. Kalau dulu-dulu ni, zaman dulu-dulu ni, ayah lah. Bila kenduri tu, makanan dah hidang siap tu ya. Kan? Hidang siap. Kalau dulu ni dalam talam besi tu pula. Kan? Siap dah. Ni. Tutup dengan rantai asuk kabur kan. Ya kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mata pejam kononnya. Tiap biasa buat lah itu. Mata pejam, biasa buat dah orang sini. Pejam mata, la ilaha. Dalam hati kata apa? Sedap lah bau tempoyak ni. Kan. Tapi sekarang ni tak ada dah. Sekarang ni duduk dalam trail kan. Kat luar ke, masuk tu makanan sambut dulu. Tengok, sedap makan ni. Waktu tu tahlil khusyuk hati agak-agak. Macam mana? Khusyuk hati tak? Ni kalau lambat aku kena duduk lambat sikit lah. Boleh bangkit awal sikit. Khusyuk hati tak? Dapat pahala tak? Wallahu a'lam. Kalau ikut disebut apa? Segala zikir tiada diterima akan dia melainkan serta hadir hati. Melainkan Quran dan selawat. Tapi dalam tahlil itu ada baca Quran, insya-Allah dapatlah. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Pahala itu bukan saya yang mengaturnya. Allah Ta'ala yang nak nilai. Baik, habis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alfan marratin. Tadi salatan wahidatan, ini alfan marratin. Lam yamut hatta yubashshira bil jannati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku 1000 kali, Allahu akbar. Kalau baru ni diviralkan diviralkan satu kalam ulama, iaitu darjat diangkat ketika dalam bulan Sya'ban. Maka perbanyakkanlah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan fikir kita selawat ni supaya diangkat menjadi wali, jangan. Selawat je. Allah Ta'ala nak angkat darjat kita pun tak tahu. Darjat tu bagaimana? Wallahu a'lam. Itu rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak memilih di kalangan kita. Ada di kalangan kita yang bukan orang yang alim pun, tapi kerana istiqamah dia beramal. Satu amalan diterima dan dia beramal, amal itu istiqamah, tak pernah tinggal. Allah Ta'ala angkat darjat dia mula di sisi Allah Ta'ala kerana satu amalan. Walaupun dia bukan orang yang digelar sebagai orang yang ilmuwan agama sekalipun. Itu dapat amal. Antara amalan yang kita boleh dapat, yang kita dapat pagi ni, yang boleh kita amal, man shalla alayya alfan marratin, iaitu barang siapa selawat atasku 1000 kali, tiada mati ia, lam yamut, tiada mati ia, hatta sehingga yubashshiral bil jannati, dipersukakan baginya dengan syurga. Allahu akbar. Nak mati tu dia akan dipersukakan dengan syurga. Bagaimana yang dikatakan dipersukakan? Wallahu a'lam. Pun rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh andaikan
Ketika mana dia mati, dibukakan baginya gambaran-gambaran nikmat syurga. Boleh jadi dibukakan wangian-wangian syurga, diperlihatkan, diperhidukan bagi dia, sehingga hilang sakit mati, sehingga hilang rasa sakit mati. Sakit mati itu macam dibius lah, macam bius. Orang yang kena bius, kalau masuk bilik operation ke apa, tak ada rasa apa lah. Siapa yang biasa kena kan, tak rasa apa. Mata buka, boleh tengok lagi kaki ke apa kena, tapi boleh tak rasa apa, tak rasa apa pun. Dibius paruh badan kan ada begitu kan, bius, tak rasa. Maka ibarat itu tamsilan. Dengan berkat selawat itu, sakit mati itu bagi orang yang sentiasa melazimi selawat tak terasa. Boleh jadi, wallahu a'lam. Dan dipersukakan kepadanya dengan syurga siapa dia? Orang yang melazimi selawat ke atas Nabi 1000 kali, kalau boleh. Kalau boleh, hari ni selalunya kita buat 100 kali, kita tambah lagi 200 kali. Kalau rasa-rasa kita ni, ayah-ayah, ibu-ibu, sahabat-sahabat sedang jemaah dirahmati Allah Ta'ala, kita ni banyaknya waktu lapang bagi kita. Sebenarnya banyak waktu lapang. Sesibuk mana pun kita, sebenarnya kita boleh buat benda ni. Zikir ni bukan perlu pakai tenaga, tak pakai, tak guna tenaga pun. Boleh belaka kita nak buat kat mana pun. Cuma janganlah dalam tandas atas selawat kan. Dalam tandas tak ada buat apa, dalam tandas tak ada buat apa Ustaz. Jadi daripada buang masa tak ada buat apa, saya selawat lah Ustaz. Tempeling gerak. Waktu dekat luar tak ada selawat, nyembang je. Dalam tandas pula sambil menerang tu selawat Ustaz. Dia tak ada buat apa. Allahu Akbar. Ini satu penghinaan. Jangan selawat. Jadi waktu yang selawat ni, waktu tu bila boleh buat apa boleh, kita boleh selawat. Maknanya kalau 1000 kali tu boleh buat lah. Pendek je, jangan ambil panjang. Jangan selawat yang panjang-panjang buat sampai 1000 kali. Pendek je. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Tu je. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad 1000 kali. Usung pilah tasbih. Gaduh apa? Kita kerana cinta pada Nabi, orang nak kata kita ni bagus ke, warak ke, betul apa? Usung pilah tasbih. Ingatlah, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Buat 1000 kali, insya-Allah. Tuan-tuan buat, saya pun dapat pahala. Free of charge. Saya pun dapat pahala sebab saya dah kabur, saya dapat pahala. Ni tuan-tuan sampaikan pula, tuan-tuan dapat pahala lah. Orang buat, kita buat 1000 kali, orang buat 1000 kali, pahala dia buat dapat pula dekat kita. Pahala mati level lah. Kata tak? MLM. Buat, sampaikan. Nabi kata sampaikan kepada orang yang tidak hadir mendengar. Sampaikan. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10. Wa man shalla alayya 10 sallallahu alaihi biha 100. Wa man shalla alayya 100 sallallahu alaihi biha 1000. Wa man shalla alayya 1000 lam tamassahu an-nar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku sekali, nescaya menselawat Allah Taala atasnya dengan dia, dengan selawat itu 10 kali. Sekali selawat, 10 kali Allah Taala selawat kepada kita. Dan barang siapa selawat atasku 10 kali, maka dia kata dia, nescaya menselawat Allah Taala atasnya dengan dia selawat 10 itu 100 kali. Dan barang siapa selawat atasku 100 kali, menselawat Allah Taala atasnya dengan dia selawat yang 100 itu 1000 kali. Dan barang siapa menselawat atasku 1000 kali, nescaya tiada menyentuh akan dia oleh api neraka. Allahu Akbar. Kita ni antara amalan-amalan nak kita terselamat syafaat Nabi itu, terselamat daripada disentuh api neraka, iaitu amalan dia banyakkan selawat ke atas Nabi SAW.
Kalau lah ayah-ayah ibu-ibu senang jemaah rahmati Allah Ta'ala, kalau lah diukur tengok cermin, kita tengoklah diri kita. Kalau lah kita buat gitu, kita mikir balik lah, aku ni kalau mati ni terus ke syurga ke neraka dulu? Macam mana ayah-ayah ibu-ibu? Siapa boleh berani jawab? Bukan boleh jawab, berani jawab. Boleh jawab, belum tentu nak jawab soalan ni. Siapa berani jawab? Kalau lah kita mati pada ketika ini, syurga dulu, neraka dulu ke, ataupun terus ke syurga? Macam mana? Wallahu a'lam. Man tak berani juga jawab. Tak berani juga jawab. Seorang je yang agak-agak macam berani, tapi tak berani juga. Wallahu a'lam. Kalau kita pandang sungguh-sungguh orang yang berdosa dengan orang yang tak berdosa, orang yang berdosa layak tak syurga? Layak tak syurga? Tak berani jawab juga, sebab memang kita ni pendosa. Sopalah saya pun. Agak kalau kita fikir lah, kita mengaji, orang yang dosa masuk ke dalam neraka, memang benar pun. Memang benar pun. Takkan masuk syurga orang yang berdosa, takkan masuk, melainkan dah habis dia punya kesalahan, dia dah dibicara dan dah dia diterebankan masuk dalam neraka. Dah dibakarkan atas kesalahan dosa dia, dah selesai dah, baru keluarkan daripada neraka masuk syurga. Itu kita mengaji, itu memang lama dah. Berdulu dah tok guru bagi pesanan pada kita, ambilan pesanan daripada hadis Nabi SAW, daripada Al-Quran. Faham dah. Tapi bila kena dekat kita, tak berani jawab, kita masuk ke dalam neraka. Betul tak? Tapi agak-agak kita ni bersih, suci daripada dosa ke tak? Macam mana? Tuan-tuan berani dah jawab, sebab tutup ni tak nampak mulut kan? Kalau lah saya lah tak. Kalau lah katakan mati ketika ni, kita kata apa? Wallahu a'lam. Pandang-pandang semalam ni aku dah buat dosa dah bertaubat ke belum? Mata aku dah buat dosa, dah bertaubat ke belum? Mulut aku ni kena pula jenis orang yang suka fitnah, kena golongan-golongan yang kuat sangat dengan apa nama benda yang mensabitkan dengan hasad dengki ni. Semayang juga, fitnah juga. Kita ni daripada dosa kecil sampai ke dosa besar, lepas dah agak-agak terus ke dalam syurga, ke syurga? Tak lepas. Maknanya apa? Kalau aku ni mati dari neraka dulu, aku confirm neraka. Pasal apa? Belum tentu kita ke syurga, melainkan Nabi SAW bagi amalan pada kita, bagi amalan, kaedah amalan pada kita untuk kita selamatkan diri daripada api neraka. Masuk syurga terus belum tentu. Sebab kita ni, Nabi pun sebut, manusia ni tak lari daripada salah dan silap. Tu nak kata apa? Syurga terus? Tak maunya. Sangkut dulu. Tapi ada amalan yang boleh menyelamatkan kita, jasad kita daripada terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tersangkut lagi, syurga tak lepas lagi sebab ada dosa. Tapi dosa tadi nak masuk neraka, tak, nama kita ni tersenai daripada orang yang terselamat daripada neraka, tapi tak pergi ke syurga sebab ada dosa. Kena dapat keampunan Allah Ta'ala baru lepas syurga. Golongan Ashabul A'raf antaranya kan, duduk di satu tebing tinggi antara syurga dan neraka. Mereka ni nak dimasukkan ke dalam neraka tak boleh, kerana mereka ni jasad yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Ni janji Nabi, jasad yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Tapi nak masuk dalam syurga tak boleh, sebab mereka ni ada yang derhaka pada mak ayah, ada yang orang yang buat maksiat. Tapi dalam masa sama mereka ni ada amalan yang menyelamatkan mereka daripada masuk ke dalam neraka. Faham tak ni? Jadi diletakkan satu tempat. Golongan ini dipanggil Ashabul A'raf, di antara syurga dan neraka. Tak masuk syurga, tapi nikmat itu sudah melebihi daripada nikmat dunia, tetapi belum dikatakan nikmat syurga. Sehingga sampailah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah mereka ni dimasukkan ke dalam syurga. Golongan ini antara amalan yang boleh menghindarkan kita daripada api neraka Allah Ta'ala, selawat 1000 kali. Bukan sekali seumur hidup, tiap-tiap hari itu istiqamah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Satu. Ada lagi amalan yang Nabi sebut,
Dia itu orang yang saya mungkin saya dah sebut sebelum ni. Saya selalu sebut sebab nak galakkan diri saya sendiri buat begitu. Iaitu Nabi sebut apa? Barang siapa yang sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur 4 rakaat. Qabliyah zuhur iaitu 2 rakaat bagi salam, kemudian bangkit lagi buat 2 rakaat. Muakkad, kemudian buat lagi 2 rakaat yang ghairu muakkad. Habis sembahyang zuhur, sembahyang ba'diyah 2 rakaat, bangkit tambah lagi ba'diyah 2 rakaat. Yani 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Barang siapa yang sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, kata Nabi, mafhum daripada hadis Nabi, Allah Ta'ala haramkan jasad dia, haramallahu jasadu minan nar. Allah Ta'ala haramkan jasad dia daripada api neraka. Mudah ada amalan tersebut, mudah. Sebab tu kalau boleh lah, kalau boleh sangat buat setiap hari. Tapi kadang tak larat juga tak. Tarawih pun 8 rakaat tak. Dia 4 sebelum, 4, kemudian 4 zuhur, 4, 8, kemudian tambah lagi 12 rakaat. Udah apa tarawih Ustaz? Dia kata. Oi. Sebab jarang buat, rasa banyak benar lah. Jarang buat, rasa banyak benar. Tapi sekarang ni 20 rakaat kan. Tahun ni 20 rakaat. Semua kena. Macam mana keadaan kita nak tarawih tahun ni? Wallahu a'lam. 4 rakaat sebelum 4 rakaat. Buatlah tiap-tiap hari. Tak mampu, buatlah ketika boleh buat seminggu sekali, sebulan sekali. Paling tidak seumur hidup sekali pernah buat. Ada tak kalangan kita yang tak pernah buat seumur hidup sekali, sampai mati tak pernah buat? Wallahu a'lam. Benda sembahyang ni bukan boleh cerita ke orang tak? Buat. Mudah-mudahan yang sekali itu ataupun yang banyak kali tiap-tiap hari itu menjadi syafaat pada kita dengan janji Nabi yang Nabi sebut, siapa-siapa yang sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah Ta'ala haramkan jasad dia masuk ke dalam neraka. Ni antara amalan dia. 2 amalan kita boleh kongsi. Sembahyang zuhur, qabliyah, ba'diyah, kemudian selawat Nabi 1000 kali. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, habis tadi. Man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa selawat atasku, maka sungguhnya tersalah ia akan jalan syurga. Mana tak dapat dia jalan syurga. Barang siapa yang lupa, nasia ni kalau ikut faham lupa ni, kalau ikut faham nasia ni maknanya orang yang dia buat tapi dia terlupa, ataupun dia melupakan Rasulullah tanpa selawat. Kalau kita faham nasia ni lupalah. Tapi kata ulama bagaimana ditafsirkan dengan kata lupa itu, iaitu apa dia? Dan murad dengan lupa, dikehendaki dengan kata lupa itu, tinggal selawat tiada menyebut akan dia sekali-kali. Tak pernah selawat langsung. Hidup dia tak pernah selawat ke atas Nabi SAW. Orang ini tersalah jalan dia kepada syurga, yakni jalan dia pergi menyulusuri kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata apa? Tak ada syafaat, tak ada keuntungan diri dengan selawat, tak dapat keuntungan diri. Habis, tuan-tuan yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang terlebih aula, yang terlebih utama manusia dengan aku, yakni terlebih hampir mereka itu daripada aku, dan terlebih sebenar dengan syafaatku pada hari kiamat itu orang yang terlebih banyak mereka itu selawat atasku pada dunia, kerana membanyakkan selawat itu menunjuk atas sebenar-benar kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Ini kita akan ambil akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berkaitan dengan kelebihan orang yang selawat itu. Sabit dia dengan apa? Iaitu mereka ni hampir dengan Nabi, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat teman kita pada pagi ini. Banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tambah-tambah lagi ketika kita Syaban ini dan nak masuk Ramadan, banyakkan selawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mati kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama dihimpunkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman, amin ya Rahim ya Rabbal Alamin. Allahumma alimna ma jahilna fi dunya wal akhirah. Allahumma arfa'na bima 'allamtana, Allahumma akrimna bima 'allamtana. Allahumma sallimna wal muslimin, ba'idna min 'adzab, qaribna ila Rahman, janibna minasyaitan wal ma'siyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa dinas siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi